kan ataupun orang-orang yang terdekat lah. Jadi bersama saya kita persilakan Adi Rahman. Cuba test mic-nya. Kejap ya. Baik, kita akan persilakan Adi Rahman. Selamat tengah malam Adi Rahman, apa khabar? Selamat tengah malam. Ya, suara Adi Rahman pun misteri jam 12 Saya. Jadi mendangan esok Adi ada satu acara yang akan berlangsung di Esplanade Jadi malam ni kerja keras nampak Adi. Cari makan, Bang. Ya, baik. Dan mungkin Adi Rahman ni seorang juruhebah lah, juruhebah, penyampai di udara yang veteran lah, yang dari stesen seberang ke sini dan bersama dengan Aura Syai pada waktu pagi ni. Ada pernah Adi Rahman dengar perkara-perkara yang pernah dikongsi oleh teman-teman yang berkaitan dengan dunia misteri ni? Bagaimana? Adalah, tapi saya bukannya orang yang berani sangat sebenarnya. Bukan orang berani sangat Tak. Saya bukan hero. Kenapa suara nak ni yang bagi sebab dah malam. Kalau cakap kuat-kuat nanti dia dengar. Ya, baiklah. Dan mungkin pernah anda dengar benda-benda yang misteri tak, yang anda pernah teman-teman kongsi sama anda, ataupun ibu anda sendiri ke, ataupun adik-beradik? Satu ketika lalu saya pulang ke Perak, bertemu dengan keluarga saya di sana. Jadi perkara-perkara yang biasa saja. Saya fikir ini bukan perkara yang menyeramkan, tetapi perkara yang sangat-sangat aneh. Majlis perkahwinan seorang saudara saya yang jauh di sana. Kemudian pada tengah hari yang tersampai itu, pengantin perempuan menyatakan beliau tak sedap badan, dan beliau tak nak kahwin. Dia tak nak kahwin. Dia akan menikah pada keesokan harinya. Tapi kita macam tidak mengendahkannya lah. Kami percaya itu sekadar mungkin ada dapat cold feet dan juga sebagainya. Tapi bila masuk maghrib, dia mula kuncikan dirinya di dalam bilik. Kita ingatkan dia, mungkin dia berehat dan dia tidur dan juga sebagainya. Jadi semua buat kerja seperti biasa lah. Menguruskan majlis tu lah. Menguruskan majlis, ada yang pergi bawa, pergi sana, pergi sini. Dan kemudiannya ibunya tak sedap, macam dia tak sedap rasa. Kemudian dia cuba ketuk pintu. Lepas maghrib, lepas isyak, dia tak keluar-keluar. Ibunya ketuk. Siapa namanya? Liza, Aminah, Manisa. Buka pintu, Manisa. Ini bapa Manisa, buka pintu. Tiada suara yang keluar daripada pintu. Tiba-tiba ketukan yang dilakukan oleh ibunya tu menerima ketukan kembali dari dalam. Begitu kuat dia membalas ketukan itu dengan satu lagi ketukan yang bukan ketukan, tapi menghentak pintu tu begitu kuat Benar. Jadi ibunya dah mula panik. Jadi pekik lah, panggil orang-orang yang kat bawah. Saya ini rumah-rumah panggung kan. Orang bawah semua naik. Ketuk. Dia ketuk balik. Ketuk balik. Tak. Saya fikir pakcik saya pintu ke rumah kampung. Dia pecahkan pintu tu kembali. Bila dia pecah pintu tu, dia tendang pintu tu, bilik tu kosong. Tapi ada bau bangkai yang sangat kuat. Saudara saya hilang, tak tahu mana dia pergi. Tingkap bagaimana? Ada tingkap terbuka ke? Ada suspek dia lari keluar lompat tingkap ke? Itu yang terdekat yang dapat kami jangkakan. Jadi malam itu kita lakukan satu proses mencari. Satu kampung cari dia.
Wah, ini kalau rumah kampung ni dengan lampu suluh lah, dengan obor dan sebagainya lah. Saudara mara ramai cari dia. Ada ke sungai, ada yang pergi ke ladang kelapa di mana kita memang ada ladang kelapa. Cari dia tak jumpa. Daripada jam 10 sampai 11, 12, 1, 2 balik 3 orang balik. Tak dapat cari budak ni. Ibunya risau, pertama kerana itu anak perempuannya, kedua majlis akan berjalan besok. Dah jemput orang, dia semua dah panik. Jadi Abah cakap tak apalah, kita nanti semayang hajat ramai-ramai. Kita semayang hajat ramai-ramai, nanti mudah-mudahan dia akan kembali lah. 1/3 malam, 2/3 malam dia tidak ada. Pada saat malam yang berkesudahan itu, bila semua lagi tidur, yang dalam bilik mula terperanjat, yang di luar terperanjat, kemudian yang berada di dapur ataupun yang siapa yang ada di rumah semua terperanjat. Sebab dia hadir pada satu masa yang sama di semua tempat di dalam rumah. Jadi orang dalam rumah tu terperanjat dan takut, termasuk saya. Serentak lah Serentak. Jadi bagaimana? Adakah dia dijumpai, ditemui, ataupun masih dalam senarai orang yang hilang ni, macam mana? Jadi bila semua dah terbangun, dia hilang. Hilang. Kemudian yang lebih dewasa dan juga yang lebih arif dalam bidang-bidang tentang spiritual ni, dia kata mari kita cari dia. Dia berada di tempat-tempat yang sebegini. Rupanya dia disembunyikan oleh lembaga yang dipelihara oleh bekas tunangnya. Jadi bagaimana? Majlis persandingan diteruskan ataupun dihentikan? Ditunda. Ditunda. Jadi kecoh sekejap lah, sebab dia ditemui di bumbung reban sedang pingsan. Bumbung reban ayam sedang pingsan dekat rumah tu juga. Tapi bila satu malam cari tu, memang dia tidak ada. Gitu. Saya lepas tu dah tak balik kampung lagi kat sana. Sebab saya takut. Jauh kampung di Perak itu dia pengalaman yang dialami oleh Adi Rahman dan juga keluarganya. Terima kasih Adi dengan kisah. Dan lebih banyak kisah mungkin kita akan tanyakan Adi sementara dia akan lakukan kerja-kerjanya dulu. Dan terima kasih Casey, sebab saya pun sekarang dah takut nak balik. Itu dia kisah yang pertama. Terima kasih kepada Adi Rahman yang sudah berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Akan saya kembali sebentar nanti dengan kisah selanjutnya. Kiriman SMS, email akan saya baca dalam MJ12. Bertemankan saya, Casey. Di studio kita ada Adi Rahman, ataupun kalau beliau suka panggil dirinya Adi Abdul Rahman nama. Adi Abdul Rahman. Ya, betul sekali. Dan mungkin awal tadi penyampaian Adi Rahman dalam Misteri Jam 12 dengar-dengar sebab mungkin ada perubahan-perubahan lah. Jadi bagaimana kalau anda ditugaskan untuk menggantikan menjadi DJ lah, bukan tempat saya, tetapi menggantikan untuk menjadi DJ mengendalikan MJ12 ni. Saya fikir perubahan itu perlu, dan setiap penyampai itu akan memberikan satu elemen-elemen yang berbeza. Itu penting sekali. Dan bagi saya, kalau saya bertugas pertama dan utama, saya must make sure that koridor-koridor ni semua terang. Itu pertama, sebab kita di sini pun bukan menjalani satu proses yang mudah juga. Sebab kalau kita tahu tentang sejarah Bukit Brown, tentang sejarah perangnya dan juga sebagainya, tentang tanah perkuburan di Bukit Brown, ataupun tentang di Macritchie juga sebagainya. Dan Bukit Brown sebenarnya adalah sepelaung saja dari sini. Kalau awak bukit dari sini, orang yang ada Bukit Brown tu akan dapat mendengarnya. Jadi bila kita sebut tentang manusia merayau, yang kita tak lihat mata juga akan merayau. Jadi mungkin ada juga yang merayau-rayau lah kembali. Begitu. Jadi itu dia. Kalau nantilah kita akan kembali sebentar nanti mungkin Adi Rahman akan terus berkongsi beberapa pengalaman yang pernah dengar, ataupun saya akan cetakkan satu email ke, boleh Adi Rahman baca ke. Mudah-mudahan. Ya, tengoklah. Terima kasih Adi Rahman, dan boleh terus buat persiapan untuk acara esok. Terima kasih. Terima kasih.